قال قد فعلت. فأرسلت الخادم فأبطأت، إما لم يكن عندهم وإما رغبوا فيما عندهم، فأبطأت الخادم فلعنتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فيقال لها ارجعي من حيث جئت. فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها، أو كما قال. hadis daripada Umair Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Dia, yakni Umair bin Al-Hadrami itu adalah kawan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dua-dua ni sahabat Nabi. Abu Umair dia orang Yaman, dia pun sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ziarah rumah satu sahabat Nabi yang cukup terkenal, yang banyak riwayat hadis daripada Nabi. Dia pergi ziarah rumah Abu Umair Al-Hadrami. Falam yajidhu, kebetulan Abu Umair tak ada di rumah. Dia pergi ziarah, Abu Umair tak ada di rumah. Qala fasta'zana ala ahli wa sallama fastasqa. Jadi dia bagi salam, dia minta izin. Qala faba'athat al-jariyata taji'uhu bisyarabin minal jiran. Kebetulan di rumah Abu Umair ni tak ada ayam nak jamu minum. Sahabat-sahabat Nabi ni bukan semua orang senang. Hak miskin ramai. Hak senang sikit aja. Kebetulan di rumah Abu Umair tak ada ayam nak buat jamu minum. Maka isteri dia minta kepada jariyah, kepada khadam perempuan dia, suruh pergi minta ayam rumah jiran sebelah. Fa'abta'at, kata hadis ni, jariyah ni ataupun khadam perempuan ni terlambat sikit. Dia suruh pergi rumah sebelah minta ayam sikit, nak jamu nak jamu Abdullah bin Mas'ud mai di rumah ni. Jariyah perempuan ni pi terlambat balik mai. Fala'anatha, bila balik kena maki. Cengih ni bini Abu Umair ni, jenis orang cengih, orang garang. Khadam ni pi ambil ayam, balik mai lambat sikit, masuk dia maki. Fakharaja Abdullah bin Mas'ud bila tengok keadaan jadi macam tu, dia jadi tak syok. Dia tetamu.
Macam kita lah. Kita pergi berjalan rumah orang, tengok-tengok dia berkelahi laki bini. Tunggu lagi balik lah. Kita pergi berjalan rumah dia. Kita tetamu dia. Dia berkelahi laki bini. Abdullah bin Mas'ud pergi ziarah di rumah Abu Umair. Dia pergi tengok. Pergi jadi benda ni. Kerana dia minta air nak minum. Air nak jamu dia tak ada. Maka isteri Abu Umair minta kepada khadam dia. Dia minta air rumah sebelah. Balik main lambat sikit. Bini ni naik angin. Dia maki khadam ni. Abdullah bin Mas'ud jadi rasa tak syok. Fakharaja Abdullah. Dia bila tengok macam tu, dia minta diri. Dia balik. Faja'a Abu Umair. Kebetulan dia nak balik. Abu Umair sampai balik. Dia nak keluar daripada rumah Abu Umair. Abu Umair pun sampai balik ke rumah. Faqala ya Aba Abdirrahman. Abu Umair kata dekat dia, ya Aba Abdirrahman. Ini kunyah. Ini gelaran kepada Abdullah bin Mas'ud. Dipanggil dia ni dengan nama Abu Abdirrahman. Dia kata, wahai Abu Abdirrahman. Ni kalau nak lari pergi mana? Kalau nak balik pasal apa ni, aku baru sampai. Laisa misluka yugharu alaihi. Hang bukan orang. Kalaulah nak kata aku ni cemburu pasal aku tak ada di rumah, hang mai, hang bagi salam dekat isteri aku, hang masuk dalam rumah minum air di rumah aku tak ada. Kut nak kata aku cemburu dekat hang, hang bukan orang yang aku patut cemburu. Itu maksudnya. Nak habaq kata hang orang bagus. Abdullah bin Mas'ud, aku tak ada cemburu dekat hang. Hang mai di rumah aku tak ada pun, aku tak ada cemburu dekat hang. Maknanya, dia letak kepercayaan tinggi kepada Abdullah bin Mas'ud ni. Bila dia sampai, Abdullah bin Mas'ud nampak keluar ke dalam kabut. Dia kata lagu tu, dia kata, ya Aba Abdirrahman, laisa misluka yugharu alaihi. Kalau hang kalut nak balik ni, takut kok aku cemburu. Hang bukan orang yang aku nak cemburu. Hang orang bagus. Halla sallamta ala ahli akhik, wa jalasta, wa asabta minasyara. Kalau hang mai rumah aku, hang bagi salam dekat isteri aku, hang masuk dalam rumah aku tak ada, hang minum air di rumah aku, tak ada masalah dengan aku. Dia kata. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, qad fa'altu. Betul, dia kata, apa yang hang sebut tu aku buat belaka. Aku mai tadi hang tak ada. Aku bagi salam dekat isteri hang, aku masuk dalam rumah hang, aku minum air di rumah hang, betul. Fa'arsalat al-khadim. Cuma ada sikit masalah dia kata tadi ni. Isteri hang suruh khadam ni pergi ke rumah jiran. Nak minta air di rumah jiran. Fa'abta'at. Dia terlambat sikit. Dia pergi rumah jiran, tak tahu apa hal jadi di rumah jiran tu. Dia balik mai lambat sikit. Imma lam yakun indahum. Mungkin dia pergi rumah jiran ni. Mungkin di rumah jiran tu air yang dia cari tak ada. Mungkin. Sebab-sebab yang menjadikan dia lambat balik tu, mungkin sebab tu. Benda hak dia pergi minta tu tak ada. Fa'abta'at al-khadim. Maka kerana tu, khadam hang tadi lambat balik ke rumah. Fala'anatha. Tapi sayang, dia kata bini hang sudah naik syekh. Bini hang ni sudah naik angin. Bini hang sudah maki khadam ni. Wasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sedangkan aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, innal la'nah ila man wujjihat ilaihi. Fa in asabat alaihi sabila aw wajadat fihi maslaka. Aku ada dengar, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata sesungguhnya orang tu macam yang kita macam
Kita kata satu orang siapa, wahai Umar, ikut khadam yang mati tu. Ini hang suruh khadam diminta ayam dekat rumah. Kerana tu dia balik lambat, kerana tu bini hang mati. Maka dia pun dia takut. Sahabat Nabi. لعنت راحلتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة فوضعوا عنها. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء أو كما قال. حديث صحيح riwayat Imam Abu Daud. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu musafir. Fasami'a la'nah, tengah Nabi duk musafir dengan ahli kumpulan Nabi, tiba-tiba dengar orang duk maki-maki dalam grup Nabi. Satu orang naik angin duk cakap lebih kurang, duk maki hamun, duk cakap tak elok. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hazihi. Nabi tanya, Nabi kata apa hal ni? Siapa ni duk buat ramai ni? Ni fulanah la'anat rahilataha. Sahabat kata, ya Rasulullah, ni ada satu perempuan ni, dia duk maki ni. Satu perempuan ni tak apa hal dengan unta dia ni, dia marah ke unta dia, dia duk bercakap lebih kurang, dia maki unta dia. Bukan dia maki orang, dia maki unta, dia maki binatang. Nabi dengar, Nabi ni satu orang manusia. Semalam kita baca di Masjid Jitra semalam, Nabi ni satu orang manusia yang dia rimah dengar bunyi, dia rimah. Dan biasanya kebanyakan orang lelaki-lelaki macam tu, dia rimah, dia
Kalau isteri dia duk buat hingang, duk marah anak, agak duk dia rimah. Kebanyakan orang lelaki-lelaki. Dan jarang-jarang orang lelaki-lelaki ni suka duk beletiang. Orang lelaki-lelaki ni dia begitu, dia rimah bila orang perempuan ni duk beletiang, duk popek ni dia rimah. Kalau boleh tak orang dengar tu, kalau duk panjang sekali lagi dia kata ni, sudahlah. Apa hal hang marah budak ni? Memang budak ni salah. Hang marah dia, dah hang marah cukup lah, dia dah tahu dia salah. Tak habis lagi duk marah, setengah jam duk marah lagi. Bukan budak tu aja rimah, ni pak budak ni pun rimah. Maka dalam hadis ni cerita dalam rombongan Nabi ni ada satu perempuan tak tahu apa tak kena dengan unta dia, kenderaan dia ni, dia duk maki unta dia. Nabi dengar, Nabi rimah. Nabi kata apa ni? Apa hal? Dia kata hazihi fulanah ni, perempuan ni la'anat rahilataha. Dia duk marah unta dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dha'u anha. Nabi kata unta mana yang duk kena maki dengan tuan dia? Nabi kata apa ada di atas unta tu, buat turun semua. Unta tuan-tuan, dia menjadi, kalau zaman law ni kira kontainer lah. Lori kontainer lah. Daripada Thailand nak pergi Singapura, kontainer ada dekat atas highway. Unta lah, kalau dulu unta lah. Dialah satu-satunya binatang yang boleh carry barang yang paling banyak zaman tu. Dan orang Arab dulu, kalau daripada Madinah nak mai ke Mekah untuk nak buat haji, mereka nak carry barang di atas unta ni, dia ada cara dia. Kalau dia buh balik kanan 5 kilo, balik kiri dia kena buh 5 kilo. Dia kena tu, dia kena ada satu balancing dekat unta tu. Itu cara dia. Kalau balik kanan dia bubuh barang 5 kilo, kiri kena 5 kilo. Dia kena buat macam tu. Dia kena balance. Tak ada, unta ni kena pergi kedai tayar buat alignment. Dia sengit sebelah. Bila lepas steering dia jatuh parit. Dia tak boleh, dia nak kena balance. Unta macam mana kereta. Nabi kata apa barang wa'u anha innaha man. Nabi kata kerana unta ini unta laknat. Unta ni sial dah dia ni. Pasal apa? Pasal dia kena maki, pasal dia kena laknat, pasal dia kena buat turun barang yang ada di atas dia, pasal fa'innaha mal'unah, pasal dia ni sudah kena. Kita mal'un tu bahasa daripada perkataan la'ana maksudnya laknat. Bila kita kata dekat kawan kita, mal'un makna dia orang yang kena laknat kan. Kita orang Penang dia dah kata lah ya'fur lah, apa makna tak tahu kan. Ya'fur panggil kat kawan tu. Mal'un panggil. Tak boleh, kita kena tahu apa benda kita panggil tu. Mal'un maknanya orang yang kena laknat. Unta ni, dia ni fa'innaha mal'unah, dia ni satu binatang yang sudah kena laknat tuan dia. Fawada'u anha. Sahabat bila dengar arahan Nabi suruh punggah buat turun barang yang ada atas unta, mereka pakat pergi buat turun habis barang daripada unta itu. Qala Imran faka'anni anzuru ilaiha naqatun warqa. Imran bin Husain kata unta tu hit sejak daripada dia kena laknat dengan tuan dia, sejak daripada Nabi kata buat turun barang daripada belakang dia, sejak Nabi kata tinggal buang unta ni, tak peduli ke dia. Unta tu jadi unta yang duk jalan seorang sekor tak tahu apa, dia jadi unta yang jadi tak ketahuan. Itu maksudnya. Pengajaran daripada hadis ni apa tuan-tuan? Kalau menatang pun kena laknat, Nabi suruh buat lagu tu, patutkah kita bapa kita mak ni pergi duk laknat anak kita? Itu pengajaran dia. Marahkan anak ni berpada-pada. Jangan marah sampai keluar perkataan yang tidak layak pada anak itu. Kerana perkataan itu menjahanamkan dia, bukan mengelokkan dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah. Wa kana yulaqabu himaran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alaihi wasallam qad jalad Allahumma ma Allah wa rasulah atau kama satu laki-laki zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Abdullah. Satu orang sahabat Nabi nama dia Abdullah. Wa kana pasang tu elok, jangan pasang hak tak elok. Kan? Dulu Tasik Gelogong ada seorang dia panggil bogeh kata. Kita dengar apa huduh, rupanya lagu bahasa Cina. Bo tak ada, ge gigi. Dia ni gigi rongoh. Dia panggil dia bogeh. Bogeh kok Melayu dia faham lagu lain. Bogeh kok Cina ni tak ada gigi. Tak sahlah walaupun Cina makna lagu tu, tak sahlah panggil pasal dia mengeliru ke orang Melayu. Kan? Maknanya gelang macam tu tak sahlah panggil ke orang tak bagus. Nah. Ada seorang lagi tu pula, nama dia pasambung dengan orang. Orang. Contoh kita bukan nama sebenar dia. Nama ini tidak ada kena mengena dengan orang yang masih hidup. Contoh nama dia Ismail. Ini contoh. Tak ada kena mengenal dengan kontu-kontu nama lain. Dia panggil dekat dia Ismail orang. Me'e orang. Siapa? Rupanya dia kebiasaan dia. Bila dia sebut benda lain semua dia sebut elok. Dia sebut besar. Dia sebut apa nama. Bila mai tang perkataan orang tu, dia sebut orang. Hal lain dia sebut elok. Besar, dia sebut besar. Dia tak sebut besar. Kan? Panjat naik rabat, dia sebut rabat, dia tak sebut rabat. Tapi bila mai tang orang, dia sebut orang. Oleh kerana satu perkataan tu dia duk sebut orang-orang, dia panggil siapa? Me'e orang. Ni hak kata nak gelak ni, nak gelak ni. Dia sentiasa cari apa satu benda boleh bagi kat dia ni. Zaman Nabi, satu sahabat nama Abdullah, dia panggil dekat dia himar. Himar ni kira kaldai. Zaman lah dia panggil kaldai dadah. Tak apalah kau tu memang. Tapi duk tolong bawa dadah korang kan. Panggil kaldai dadah. Ni Abdullah ni dipanggil dia ni dengan nama himar, kaldai. Tapi Abdullah ni ada satu benda bagus dia. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ni, yang sahabat Nabi ni, yang orang duk gelang dia dengan nama himar ni, Abdullah ni, dia satu benda yang ada ke dia. Dia suka buat bagi Nabi gelak. Abdullah ni, Nabi suka kat dia. Pasal apa? Pasal dia ni seorang penglipur lara kepada Nabi. Kalau Nabi sedih, kalau Nabi, dia main Nabi yang gelak. Dia satu orang yang macam tu. Dia suka menggembirakan Nabi. Abdullah ni.
Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ni, yang orang panggil himar ni, dia satu orang yang suka buatkan Nabi bagi gembira. Itu kebaikan dia. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Tapi sekali Nabi pernah sebat dia kerana kesalahan minum arak. Dia satu penyakit dia ni, dia alkoholik. Dia ngarak ni payah dia. Dia kata nak berhenti, lori arak lalu, bunyi botol arak, kadang-kadang itu dia pergi minum balik pula. Dia tak boleh ngarak ni. Macam orang hari ni tak boleh ngerokok. Tak boleh. Berhenti dah. Bau kawan isap rokok tu, ayat liok melenjar turun ni. Tak boleh dia melenjar liok ni. Padahal berhenti seminggu dah. Tengok-tengok, kawan suruh balas buntung lu. Lepas tu untuk sebulan tak beli rokok. Pakai isap rokok kawan aja. Rokok macam tak berhenti. Ada macam ni. Abdullah ni, dia ni dengan arak dia tak boleh lah. Apabila turun ayat mengharamkan arak, dia tak boleh nak berhenti arak ni. Ditangkap dia ni, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Nabi sebat dia atas kesalahan minum arak. Fa utiya bihi yawman. Satu hari dibawa lagi ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kesalahan yang sama, minum arak lagi. Dah lepas kena sebat tu, minum lagi. Ditangkap lagi. Dibawa ke depan Nabi lagi. Dibicarakan, ditampilkan saksi dan sebagainya, disabitkan kesalahan lagi sekali, minum arak. Fa amara bihi fajulida. Nabi kata sebat dia. Sebat lagi. Faqala rajulun minal qaum, Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'ta bihi. Bila dia kena tangkap kali kedua, disebat kali kedua, adalah satu sahabat lain ni terkeluar di mulut depa. Depa kata apa? Allahumma al'anhu, mudah-mudahan Allah laknat hang. Ni sahabat lain. Bila dia ditangkap untuk kali kedua, dibawa mai ke depan Nabi, dibicarakan, sabit kesalahan, dijatuhkan hukum. Bila salah tak sekali, jadi 2 kali, jadi 3 kali ni, kawan naik faedah. Depa kata dekat dia, depa kata Allahumma al'anhu, mudah-mudahan Allah laknat hang. Marah dekat dia, apa ni? Tak ambil pengajaran, tak serik, tak marah. Allahumma al'anhu, mudah-mudahan Allah laknat hang. Ma aksara ma yu'tabi. Berapa kali nak bawa mai depan Nabi atas kesalahan yang sama ni? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar kawan tu kata, marah kepada Abdullah ni kerana berulang kali buat kesalahan yang sama. Nabi dengar kawan tu kata, Allahumma al'anhu, mudah-mudahan Allah laknat hang. Nabi dengar. Faqala Nabi, la tal'anuhu. Nabi kata, jangan maki dia macam tu. Tengok yang kata Nabi ni. Yang tengok kata Nabi ni, orang buat salah sekali, ulang lagi pun, Nabi still bagi peluang kepada orang ni. Nabi terus tak buat kesimpulan, kata hang tak terpakai. Nabi still bagi dekat dia peluang lagi. Mungkin 2 kali tak boleh ubah, 3 kali tak boleh, mungkin 10 kali esok hang berubah. Nabi letak satu hope, satu harapan. Dengan harapan satu hari, Abdullah akan berhenti minum arak. Bila orang pergi maki Abdullah lagu tu, Nabi kata, la tal'anuhu. Nabi kata, jangan duk maki dia macam tu. Fa wallahi ma alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulah. Nabi kata, demi Allah, aku menjadi saksi. Abdullah ni, dalam hati dia, dia sayang Allah dan Rasul. Tuan-tuan. Nabi kata, demi Allah, Nabi kata, aku tahu Abdullah ni, dalam hati dia, yuhibbullaha wa rasulah. Dia sayang Allah dan Rasul dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis-hadis, 3 hadis yang kita baca, dapat satu kesimpulan. Cuba untuk jangan maki orang. Tak bagus. Nabi tak suka Allah Subhanahu wa ta'ala marah kita.
Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Jilid 4 lah. Kita masuk tajuk baru pada malam ni, jilid 4. Tuan-tuan buka muka surat 23. Muka surat 23, jilid 4. Kita masuk, kita pilih untuk baca tajuk Abwabus Safar. Cerita tentang musafir. Cerita tentang musafir. Jilid 4, Abwabus Safar. Bermula segala bab sembahyang ketika di dalam musafir, maka di sinilah tempat bicaranya. Ini satu tajuk yang sangat relevan, berkaitan dengan semua orang pada hari ini. Setidak-tidak kita ni, kita akan berjalan ke satu tempat yang lebih daripada 2 marhalah. Setidak-tidak kita, kita akan pergi Padang Besar. Padang Besar lebih daripada 2 marhalah. Setidak-tidak kita, Kuala Lumpur kita sampai. Kuala Lumpur itu lebih daripada 2 marhalah. Maka tajuk tentang sembahyang jamak dan qasar, sembahyang bagi orang yang musafir, ini tajuk sangat relevan untuk kita ambil faham. Yang pertama, kita nak tahu apa hikmah Islam mensyariatkan sembahyang jamak dan qasar. Apa hikmah dia? Apakah satu kebaikan dia? Kan? Islam membenarkan kita daripada sembahyang 4 rakaat boleh buat 2 rakaat saja. Apa hikmah dia? Yang kedua, kita nak tahu apa dalil dia. Ada dalil ke? Quran ke? Hadis ke? Apa dalil dia yang membenarkan kita buat sembahyang jamak atau qasar ini? Yang ketiga, kita nak tahu Nabi buat ke sembahyang jamak dan qasar ni? Dan kalau kata Nabi buat, bila Nabi buat? Dan apa alasannya Nabi buat? Sampai hari ni tak habis kita cerita pergi Mekah. Orang duk tanya, Ustaz boleh tak boleh kita sewaktu buat haji, sewaktu kita di Arafah, boleh tak boleh buat sembahyang jamak ke qasar ke? Waktu kita duk ada di Muzdalifah, boleh tak boleh nak buat sembahyang jamak qasar? Waktu kita duk di Mina 3 hari, boleh tak boleh kita buat jamak dan qasar? Status kita pada masa tu apa dia? Musafir ke kita ni? Ataupun kita sudah dianggap orang yang bermukim dan sebagainya? Inilah tempat perbincangan dia. Dia akan main benda-benda yang saya sebut tadi. Kemudian dia akan bincang di bawah tajuk ni, mana lebih afdal di antara sembahyang 4 dengan sembahyang 2. Mana lebih afdal? Kita rasa kita mempunyai cukup masa, kita tak rushing, dan kita memilih untuk buat sembahyang jamak biduni qasrin, jamak tidak qasar. Adakah itu pilihan lebih baik, ataupun buat sembahyang qasar itu lebih baik di sisi Nabi SAW? Di sini perbincangan dia. Di sini juga dia akan cerita dekat kita tentang sembahyang jamak dan qasar ni boleh tak boleh diapit dengan sembahyang rawatib. Benda ni kadang-kadang tuan-tuan ada teringat, tapi masa teringat tak jumpa ustaz, maka tak tanya. Lepas tu terlupa. Bila teringat pula, telefon ustaz tak dapat, terlupa lagi. Mudah-mudahan bila kita jumpa ni, jawapan dia mai. Kita dalam musafir, kita singgah di satu tempat buat sembahyang jamak. Tak kira jamak takdim ke, jamak takhir ke, tak kira. Boleh tak boleh? Selepas sembahyang jamak tu, kita buat ba'diyah Aisyah misalnya. Itu yang kata sunat rawatib. Boleh tak boleh? Kalau boleh, adakah tak ada nas dia? Kalau tak boleh, adakah larangan mai daripada mana-mana hadis? Dan ada orang juga nak tanya, boleh tak boleh kita buat sembahyang witir kalau sekiranya kita buat sembahyang jamak takdim? Kita dalam musafir nak pergi Kuala Lumpur, sampai di Bukit Merah masuk waktu maghrib, maka kita buat jamak takdim. Kita buat maghrib dan kita buat Aisyah. Lepas habis Aisyah, waktu Aisyah tak masuk lagi, masih dalam waktu maghrib. Boleh tak boleh kita buat witir sebelum kita terus perjalanan ke Kuala Lumpur? Pasal apa? Pasal kita dah berapa tahun dah duk jaga, duk mempertahankan rekod tidak tinggal sembahyang witir. Jadi kita tak maulah miss malam ni tertinggal witir. Pasal kita dah dengar hadis
Nabi walaupun dalam musafir, Nabi buat witir. Persoalannya witir tu bolehkah buat? Kalau kita nak buat selepas sembahyang Isya, sedangkan sembahyang Isya tu dibuat jamak takdim di dalam waktu maghrib. Di sini tempat perbincangan dia. Tuan nampak tak kata penting tajuk ni? Itu kata penting. Kita mungkin dengar-dengar. Ramai orang kata, ini kita nak dengar Nabi kata apa. Orang kata ni satu bab. Nabi kata ini satu bab. Macam kita pergi haji, kita pergi umrah. Oh, mufti cukup ramai. Ketika musim haji dan umrah ni. Mufti cukup ramai. Dalam kemah kita duduk tu saja 4-5 orang mufti duduk dah. Bila keluar satu permasalahan, mufti ni jawab lagu ni, mufti ni jawab. Semua jadi mufti dalam kemah tu. Akhirnya membawa kepada bergusti di antara orang yang duduk dalam kemah tu. Dia ni kata, aku dengar ustaz ni kata lagu ni dulu. Dia ni kata, tak, aku dengar ustaz ni kata lagu ni. Ustaz ni pun duk bagi kursus haji. Ustaz ni pun duk bagi kursus haji. Hak mana satu betul? Maka di sinilah penyelesaian dia. Pasal apa? Yang akan menyelesaikan permasalahan ini ialah Nabi SAW. Boleh tak kita buat sembahyang jamak bercampur? Masa kita sampai di masjid tu, jemaah di masjid tu buat sembahyang zuhur. Maka kita join orang sembahyang zuhur tu 4 rakaat. Bila kita bagi salam, kita nak buat pula sembahyang jamak dengan asar. Pasal kita musafir. Boleh tak boleh kita buat asar 2 rakaat. Sedangkan zuhur tadi 4. Dan lebih kompleks dan lebih complicated punya masalah lagi. Biasa jadi dekat siapa-siapa pun. Tuan-tuan keluar daripada Kepala Batas nak pergi Kuala Lumpur. Sampai di Parit Buntang, buat sembahyang jamak takdim. Buat sembahyang maghrib dengan Isya dalam waktu maghrib. Lepas dah sembahyang jamak takdim, masih dalam waktu maghrib, tiba-tiba orang telefon mai kat kita. Jiran kita di rumah ni telefon, Ustaz ada mana? Saya nak pergi Kuala Lumpur, tapi ni baru duk ada Parit Buntang. Ni Ustaz, duk tengok dapur rumah Ustaz, duk keluar asap ni apa tu? Kita kata betul ke? Tak tahulah ni, duk tengok dah, kami nak masuk tak boleh, kunci tak ada. Kita nak pergi Kuala Lumpur, sembahyang jamak buat dah. U-turn balik. Balik main tengok jerang ayam tadi ni terlupa tutup api. Nu nak pergi Kuala Lumpur tu ayam duk tinggal tiada apa. Cerek tu pun jadi renyot lah. Ayam habis. Cerek tu pun dia duduk renyot lah. Balik main tengok Allahu Akbar. Tutup api apa semua. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah, kalau tidak sebiji rumah hangus ni. Terkejut ke cerek jadi lagu tu. Terkejut tu aku tak ada mood nak pergi Kuala Lumpur ni. Kata dekat perempuan kita, hari ni aku tak mau pergi Kuala Lumpur apa, tak mau pergi. Tengoklah kalau rajin esok tak ada apa, tengok minggu-minggu depan lah. Semayang kita tadi kira macam mana? Kita buat jamak takdim tadi ni di Parit Buntang, tempat yang belum cukup 2 marhalah. Kita dah buat dah jamak takdim. Macam mana kita ni? Kita balik mai apa nak kena semayang balik ke Aisyah dah? Inilah tempat jawapan dia. Dan nampak tak contoh-contoh yang kita buat tu? Itu contoh-contoh yang nak menyelesaikan masalah-masalah yang selama ni dia duk jadi kuman, duk kacau kepala otak kita. Nah, di sinilah tempat perbincangan dia. Baik, cuba kita tengok abwabus safar. Bermula segala bab tentang musafir, maka di sinilah tempat bicaranya. Sebenarnya telah dikeluarkan beberapa hadis oleh Imam At-Tirmizi. Yang mana hadis-hadis itu mengandungi beberapa masail tentang qasar dan juga jamak. Ni seronoknya dan sedapnya kita baca Bahrul Mazi ni. Sedap dia apa? Perbincangan hukum semuanya berdasarkan hadis Nabi. Sedap dia tu. Bila kita dapat tu satu jawapan tu berdasarkan hadis. Kita boleh buat dah lepas tu. Kita tak payah ragu-ragu dah. Kita boleh pegang dah apa yang dia bagi tahu di sini. Pasal apa? Pasal dia bagi kita satu jawapan berdasarkan kepada apa yang Nabi buat. Begitu. Bab fi taqsir fi salah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan qasar ataupun meringkaskan sembahyang di dalam musafir. Dia start dengan qasar dulu.
Semayang Zuhur 2, semayang Asar 2, semayang Isyak 2. Jangan pergi duduk balun dengan Maghrib, pergi buat 2. Tak boleh. Dia hak 4 jadi 2. Setengah orang dia belajar benda ni, dia blur. Dia kelabu asap, dia samang-samang, dia faham kata kasar ni maksudnya merengkehkan semayang. Bukan merengkehkan semayang Zuhur, Asar dan Isyak. Tak. Dia kata merengkehkan semayang. So terus dia buat kesimpulan sendiri. Rengkah maksudnya daripada hak bilangan penuh kita buat setengah. Subuh dia buat 1 ya. Ada tak ada orang hak jenis mereka cipta benda ni? Ada. Dia reka. Sedangkan hal agama tidak boleh reka-reka. Ini dia. Apatah lagi benda yang melibatkan ibadat khusus, semayang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, tidak boleh reka-reka. Sedang tak sedang tuan-tuan? Sedang tak sedang tuan-tuan? Kita semayang mayat, kita bagi salam berapa kali? Kita semayang mayat, kita bagi salam berapa kali? Lepas Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, ada orang terus bagi salam, ada orang ada doa lagi, lepas tu bagi salam tu berapa kali? Yang kita duk buat selama ni 2 kali ya, macam semayang biasalah. Betul ke semayang mayat salam 2 kali? Itu satu persoalan. Satu persoalan yang menjadi homework kepada tuan-tuan balik cari. Satu persoalan yang menjadi homework. Homework saja, balik saja cari. Kita nak tahu lah pasal ini soalan ibadah. Soalan ibadat. Kita nak tahu benda ni secara tepat. Macam mana? Kalau kata bagi salam sekali, ada hadis kah? Kalau kata bagi salam 2 kali, ada hadis kah? Kalau tidak ada hadis, dia main mana ni? Macam tu. Bahkan ada orang yang lebih kerosot lagi. Dia kerosot lagi. Dia sujud syukur pun bagi salam juga. Atau lebih kerosot lagi. Sedangkan sujud syukur tu bukan semayang. Tajuk yang akan datang tuan-tuan, dia akan main cerita tentang sujud tilawah dan juga sujud syukur. Bagaimana caranya, kaifiatnya yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dapat satu nikmat, dia sujud syukur, itu sunnah Nabi. Tapi sujud bangkit 2 kali sujud pula. Itu adalah reka cipta. Kalau ada anugerah inovasi, dialah orangnya. Kan? Yang macam tu. Dah dia sujud 2 kali sudah, bangkit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam pula. Dia kira pakej sujud syukur itu sama macam pakej semayang. Di mana dia ambil tu? Amalan yang dia buat tu? Hasil reka cipta dia. Pasal apa? Pasal dia tidak menggali ilmu yang dia ada. Ni kitab dia ada, hadis ni 1400 tahun dah. Hadis cerita tentang cara nak buat ibadat-ibadat ni. Dia tak pergi tengok. Maka dia buat agak-agak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, cuba tengok sini. Dia kata bab yang datang pada menyebutkan rengkehkan semayang di dalam musafir. Ketahuilah saudaraku, satu pemberian yang diberi Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sembahyang qasar. Dia kata. Sembahyang qasar ni adalah satu anugerah Allah pada kita umat Nabi Muhammad, tidak diberi kepada umat Nabi lain. Anugerah. Takat tu kita faham dah. Kalau orang pilih untuk tak mau qasar, bermakna dia memilih untuk menolak anugerah Allah. Ada setengah orang dia fikir dengan akal logik dia. Dia kata daripada buat 2, baiklah buat 4 pahala lebih. Dia fikir logik. Logik tak benda ni tuan-tuan? Logik tak? Logik. Dia kata betul, aku tahu Nabi buat sembahyang qasar apa dulu. Mungkin zaman Nabi itu apa kami. Kita lah, dia kata tak ada masalah. RNR dia ada banyak di Lebuh Raya. Kita boleh singgah. Tak singgah di Bukit Merah, kita boleh singgah di Taiping. Tak mau singgah Taiping, kita boleh singgah di Ulu Bernam. Sambil-sambil sembahyang, sambil kena sup apa. Kalau sedap, habang kat kawan. Kalau tak sedap, apa sup apa ada di Ulu Bernam tu. Dia kata kemudahan tu ada banyak. Dia kata. Jadi kemudahan Tuhan bagi kat kita banyak macam ni.
Patutkah dia kata kita pergi semayang 2 rakaat saja, buat 4 lah, dia kata. Dia fikir dengan logik akal. Sedangkan di sisi Allah 2 ke 4 lebih baik. Sekali lagi kita jumpa. Sebab Islam tidak boleh fikir dengan logik. Walaupun otak kita kata logik sangat dah, Islam kata bukan macam tu. Logik kata tuan-tuan, kita ada ayat semayang, tiba-tiba kita terkentut, batal ayat semayang. Kita pergi ambil ayat semayang, tak basuh tempat kentut. Logik dia tak mana? Kalau kata ibadat ni, nak kena ambil kira logik betul-betul, kita batal nak kena ambil lain ni pasal apa? Pasal terkentut. Kentut tu di mana? Pasal apa tak basuh orang tu? Pasal apa pergi basuh muka, tangan, kaki? Tempat yang tak ada sangkut dengan punca batal. Pasal apa? Pasal Allah suruh farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Allah suruh basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Bukan pasal logik kita. Pasal Allah suruh macam tu, kena buat macam tu. Very simple. Ada orang mempertikaikan tentang sirat. Tentang titi, sirat. Kita di mahsyar esok, selepas ditimbang amal kita, kita disuruh lintas sirat untuk nak pergi ke syurga. Ada orang mempertikaikan tentang sirat tu. Dia kata sirat ni tak ada. Kalau ada, dia kata jadi cerita kartun. Dia kata. Pasal apa? Pasal amalan kita dah timbang dah. Dah timbang, dah tahu dah. Orang masuk syurga, orang masuk neraka, dah tahu dah. Dah tahu dah, dia suruh lintas apa lagi. Dia kata, boh teruslah dalam syurga, dalam neraka. Dia fikir logik. Sedangkan dalam hadis kata apa? Lepas timbang amalan, sirat lagi nak kena. Dia nak menolak hadis tentang sirat. Sedangkan hal tentang sirat ini, hal akidah yang disepakati oleh semua ulama tanpa kecuali. Dia tolak. Pasal apa? Pasal tak logik kakek dia. Bila orang tanya dia balik, habis itu azab kubur pun hang tolak jugalah. Dia kata azab kubur tak apa. Pasal apa tak apa pula? Amalan belum timbang lagi kena azab dah dalam kubur. Logik enggak? Oh, betul juga no, dia kata. Dia nak berdiri kalut. Oh, jadi betul pula no. Dia terlupa kata Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ilmu Allah. Allah tahu siapa nak jadi ahli syurga, siapa nak jadi ahli neraka. Walaupun amalan belum timbang, kalau dia kena azab dalam kubur, memang dia patut kena azab. Tuhan tahu. Dia terlupa sifat ilmu Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak habangnya apa? Agama tidak berasaskan kepada logik akal semata-mata. Ada sebahagian daripada ritual dalam agama ni berteraskan wahyu. Kalau wahyu kata macam tu, tidak boleh ubah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata sembahyang qasar ini satu pemberian, satu anugerah daripada Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni apabila satu orang keluar musafir akan sebagai musafir yang harus ditekanlah tentu. Bukan sebarang musafir dibenarkan kita buat jamak qasar. Musafir kita tu mestilah musafir yang harus. Yang harus maksudnya apa? Yang bukan maksiat. Tak semesti kerana nak pergi haji, tak semesti kerana nak pergi umrah, tak semesti atas tujuan apa sahaja, dengan syarat bukan maksiat. Dengan syarat bukan nak pergi buat benda salah, bukan nak pergi buat dosa. Satu kumpulan 40 penyamun nak keluar pergi Samun Bank di Kuala Lumpur. Dia pas singgah di Bukit Merah, buat sembahyang jamak qasar berjamaah lagi pula 40 orang ni. Boleh tak boleh mereka buat sembahyang jamak qasar pasal nak pergi Kuala Lumpur, nak Samun Bank? Imam Syafi'i dan jumhur ulama kata tak boleh. Tapi Imam Abu Hanifah kata boleh. Imam Abu Hanifah dia kata boleh. Pasal apa? Pasal kelonggaran jamak qasar ini bagi orang yang musafir. Tak kira dia pergi musafir apa. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kita kena respect pendapat dia. Tapi dia seorang yang berpendapat begitu. Jumhur mazhab lain semua kata tak boleh. Baik. Maka inilah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Menunjukkan Nabi SAW dan sahabat memperbuat yang demikian itu.
Hadis dia Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala safartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yusalluna adh-dhuhra wal 'asra rak'ataini. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia telah musafir. Aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab dan Uthman bin Affan. Maka adalah mereka itu sembahyang zuhur, sembahyang asar 2 rakaat. Itu nas dia. Itu dalil dia. Dalil dia apa? Cerita daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata dia berpeluang musafir dengan Nabi. Dia berpeluang selepas wafat Nabi musafir dengan Abu Bakar. Dia berpeluang selepas wafat Abu Bakar musafir dengan Umar bapa dia. Dia berpeluang selepas wafat bapa dia Umar musafir dengan Uthman bin Affan. Dengan dengan 4 orang termasuk Nabi ni dia biasa musafir. Empat orang ni dia kata ketika musafir sembahyang yang 4 rakaat dia buat 2 rakaat. Dia kata very clear hadis ni. Selama Nabi hidup, selama dia ikut Nabi musafir, memang Nabi buat sembahyang 4, Nabi buat 2. Selama Abu Bakar menjadi khalifah, dia ikut musafir dengan Abu Bakar. Ketika musafir, Abu Bakar sembahyang 4, buat 2. Demikian juga Uthman bin Affan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu, dia kata la yusalluna qablaha wala ba'daha. Dan tiada sembahyang mereka itu, yakni Nabi, Abu Bakar, Umar dan Uthman, tidak sembahyang mereka itu qabliyah dan ba'diyah. Dia kata, ini hadisnya. Ini baru satu hadis, dia ada hadis lain lagi. Ini baru satu hadis. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata dia cakap tentang apa yang dia tengok. Yang dia tengok, dia kata Nabi sepanjang musafir sembahyang 4, Nabi buat 2. Dan apa yang mata dia tengok, Nabi tidak buat qabliyah dan ba'diyah. Ibnu Umar kata macam tu. Sepanjang hayat dia, dia ikut musafir dengan Abu Bakar, dengan bapa dia Umar dan juga dengan Uthman. Macam tu juga mereka. Macam mana Nabi, macam tu mereka. Sembahyang 4, buat 2 rakaat sahaja, dikasarkan sembahyang itu dan tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Maka Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia tetap dengan pendirian dia bahawa ketika musafir sembahyang 4 buat 2 dan tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Itu pendirian Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nah, ini hadis dia. Masalah kasarkan sembahyang dan menyempurnakannya. Dengan hadis dalam masalah itu menjadi dalil atas harus kasar itu. Yakni harus merengkaskan sembahyang 5 waktu ketika musafir. Dia kata sembahyang fardu ni boleh direngkaskan. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, telah bersalah-salahan ulama pada merengkaskan sembahyang musafir itu. Maka kata Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas dan kebanyakan ulama, harus kasar dan harus itmam. Dia kata. Pendapat Imam Syafi'i, imam mazhab kita, Imam Syafi'i kata apa? Bagi kes sembahyang yang 4 ni, kita boleh pilih. Kalau kita nak buat 2 pun boleh, kalau kita nak buat 4 pun boleh. 2-2 tidak salah. Itu pendirian Imam Syafi'i. Yang turut dalam pendapat ini ialah Imam Malik radhiyallahu an. Kata, boleh buat 2, boleh buat 4. Tak nak jadi satu kesalahan. Maka mengambil hujah mereka itu dengan hadis. Faradallahu as-salah hina faradaha rak'atain summa atammaha fil hadar fa aqarrat salatu safar 'ala al-fariidati al-ula. Maksudnya telah difardukan Allah Subhanahu wa taala akan sembahyang pada waktu memfardukan Allah akan dia 2 rakaat. Kemudian disempurnakan pula dengan 4 rakaat. Maka tetaplah oleh sembahyang musafir itu atas fardu yang pertama, yakni 2 rakaat. Asai dulu. Sebelum mai perintah sembahyang 5 waktu. Dan kita duk baca hadis-hadis, kita duk jumpa kata Nabi sembahyang sedangkan belum Isra' dan Mi'raj. Perintah sembahyang 5 waktu ni bila?
waktu Isra' dan Mi'raj. Sebelum Isra' dan Mi'raj, Nabi semayang tak? Semayang. Nabi semayang macam mana? Berdasarkan kepada agama Ibrahim dulu. Semayang dah ada. Daripada zaman Nabi Ibrahim dah ada semayang. Siang macam mana? Dalam hadis ni kata, semayang sebelum difardukan semayang ketika Isra' dan Mi'raj, semayang semua sekali standardized, 2 rakaat. Okay. Mai peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi difardukan dengan 5 waktu semayang. Apabila seseorang itu musafir, Nabi kata, maka sembahyang itu balik kepada hak awal dulu, sebelum difardukan 5 waktu semayang. Maksudnya apa? Dia balik kepada 2 rakaat balik bagi orang yang musafir. Hadisnya kata begitu. Dan kata Imam Abu Hanifah bahwasanya kebanyakan perbuatan Nabi SAW dan segala sahabatnya ialah qasar. Imam Abu Hanifah kata Nabi dan para sahabat dia bila musafir memang jarang nampak semayang yang 4, Nabi buat 4. Sebaliknya Nabi akan buat 2 sahaja. Itu kata Imam Abu Hanifah. Baik, masalah. Qasarkan sembahyang itu harus. Apa dalilnya? Telah lalu di dalam masalah tadi bagi mazhab Hanafi. Adapun dalil harus qasar pada mazhab Syafi'i ialah, kata Imam Nawawi, dan telah mengambil hujah Syafi'i, dan yang muwafaqah mereka itu akan dia dengan beberapa hadis yang masyhur di dalam Sahih Muslim dan lainnya, bahawasanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah mereka itu musafir serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah daripada mereka itu mengqasarkan sembahyang mereka, dan setengah daripada mereka menyempurnakan 4 rakaat sembahyang mereka. Dan setengah daripada mereka puasa, dan setengah daripada mereka berbuka puasa. Ni Imam Syafi'i dia pegang hadis ni. Hadis apa? Ketika musafir ada 2 hal. Yang pertama dalam bab sembahyang. Dalam bab sembahyang di kalangan sahabat ni ada yang qasarkan sembahyang 4 jadi 2. Tapi ada di kalangan sahabat ni yang buat 4 juga, dia tidak qasarkan 2. Yang kedua dalam bab puasa. Apabila musafir dibenarkan orang buka puasa. Tapi di dalam musafir Nabi SAW ada sebahagian sahabat bila musafir buka puasa. Tapi ada sebahagian sahabat meneruskan puasa. Dan semua benda tu tidak dimarah, tidak dilarang, tidak diapa-apa oleh Nabi SAW. Maka itu menunjuk kata apa? Ketika musafir nak semayang 4 rakaat buat 4 boleh, nak buat 4 rakaat buat 2 pun boleh. Dalam musafir, kalau main musafir dalam bulan Ramadan, nak buka puasa pun boleh. Kalau nak teruskan puasa, kalau rasa kuat, nak teruskan puasa pun boleh. Imam Syafi'i kata apa? Itu pilihan bagi kita. Baik. Dia kata maka tiadalah mengaib setengah mereka itu atas setengahnya. Dan dengan bahawasanya Osman tiada mengqasarkan. Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan dialah zahir firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, falaisa alaikum junahun an taqsiru minas salah. Maksudnya maka tidak berdosa atas kamu kalau kamu nak merengkahkan sembahyang kamu. Quran pun kata kalau dalam musafir sembahyang 4 nak buat 2, tak salah, tak berdosa. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Osman bin Affan. Osman separuh daripada hidup dia sembahyang 4 dia buat 2. Separuh lagi hidup dia hak sembahyang 4 dia buat 4 balik. Osman buat macam tu. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh Imam Syafi'i apa dia? Waktu musafir nak buat sembahyang 4 jadi 2 pun boleh, nak buat sembahyang 4 rakaat pun boleh. Boleh pilih hak mana satu. Sekali lagi dia akan main di antara 2 tu hak mana lebih afdal. Sekali lagi dia nanti main. Masalah dia kata qasarkah lebih afdal ataupun tamam 4 rakaatkah lebih afdal? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, telah berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik dan kebanyakan ulama harus qasar dan harus tamam. Nak buat 4 pun tak salah, nak buat 2 pun tak salah. Dan bermula qasar itu lebih aula, dia kata. Tapi kalau hak 4 buat 2 itu lebih afdal lagi. Itu lebih aula. Dan bagi kita satu qaul bahawa sembahyang tamam itu lebih afdal.
dan satu wajah bahawa dua-duanya sama. Dan yang sahih lagi masyhur bahawasanya qasar itu lebih afdal. Dalam fiqh ni tuan-tuan, dia main macam tu lah. Kalau kita tak fokus betul, saya nanti pening tu, mata nanti lelap, lena begitu aja. Ni apa ni? Ustaz abang kata semayang 4 boleh buat 2. 2 tu anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad. Cantik dah abang tu. Lepas tu pihak abang pula, kalau nak buat 4 pun boleh, nak buat 2 pun boleh. Dah tadi dah kata 2 anugerah, sudah lah. Tu sahaja abang kata 4 boleh, 2 boleh. Setengah orang dia jadi lagu tu. Kitab ni dia nak abang semua. Dia nak abang kata tak salah. Kalau buat 2 pun tak salah. Kalau buat 4 pun tak salah. Ada ulama kata 2 lebih baik. Ada ulama kata 4 itu lebih baik. Tapi dia mai kepada satu kesimpulan. Sekejap lagi dia kata apa? 2 lah yang paling baik. Dia kata. Bila mai tahun tu, baru lega balik. Abang yang tu sudah lah. Tak ada pusing dia tu. Ada orang lagu tu. Kan orang lah. Kan dia jenis apa? Dia jenis straight to the point. Antum sudah pergi merata. Dia nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Kata aku nak pergi Sungai Petani. Sungai Petani tu dia highway. Ambil highway. Terus hang nampak susah keluar. Sungai Petani tu dia lah. Ni yang pergi duk melilau Pinang Tunggal. Hang duk pergi apa-apa. Dia kata. Jalan mudah. Ada yang pergi duk ranjau. Ada orang macam tu. Kan? Tapi ulama ni. Dia suka cerita bagi kita overview semua. Baru dia bagi satu kesimpulan hak bagus dia macam mana. Ada tak kebaikan dia abang macam ni tuan-tuan? Ada. Katalah satu hari highway naik ayam. Kalau kita duk pegang satu jalan tu aja nak pergi Sungai Petani, tahu Sungai Petani dia kata tikam batu tenggelam. Tak boleh pergi. Kita nak pergi Sungai Petani. Habis yang tikam batu tenggelam ni bumbung 5, sungai bumbung 5 naik highway hapus depa tak bagi lalu, kita nak pergi macam mana? Kita kata dah habis tak boleh pergi. Takkan nak pergi beli boat, jet ski satu duduk naik. Ni cerita karut. Cerita dia try jalan alternatif lah. Kalau kita tahu banyak jalan, kita tahu pergi kot Pinang Tunggal boleh. Orang kata pula, kalau sana tenggelam, Pinang Tunggal pun tenggelam untuk sapi. Tak apa, tengok kot lain pula. Kot mana pula. Dia kata ada lagi, pergi jalan lama. Dia kata, pergi jalan lama, lalu apa tikam batu apa sampai di Sungai Petani. Tak, dia kata dekat Yuska Padang Temusu tenggelam juga. Dia kata, tak apalah tentu tapi kereta boleh randuk. Kita tahu 3-4 jalan. Satu jalan tekan boleh, kita boleh pergi 2-3 jalan lain. Ini prinsip kitab ni. Dia nak bagi tahu lagu tu, dia habang hak bagus hak mana. Jadi kesimpulan kita buat ni apa dia? Dalam musafir, kita disuruh buat sembahyang kasar. Kerana itu lebih aula ataupun lebih afdal. Okey? Habis dekat tu. Baik. Qasar itu bolehkah sunat rawatib menyertainya? Ni dia mai. Boleh tak boleh buat dalam buat sembahyang jamak qasar ni kita nak buat sunat rawatib. Pada masalah ini ada khilaf ulama padanya dan telah mensunat akan dia oleh Syafi'i dan ashabnya dan jumhur ulama. Imam Syafi'i dan majoriti ulama kata apa? Sunat. Buat sunat rawatib. Walaupun kita buat sembahyang jamak, sunat rawatib tetap kalau kita buat sunat hukum dia. Dapat pahala. Itu pendapat Imam Syafi'i dan jumhur, majoriti ulama. Dan telah memakruh akan dia oleh Ibnu Umar. Hak kita kata tadi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia riwayat hadis tadi, dia kata apa? La yusalluna qablaha wala ba'daha. Nabi tidak pernah, Abu Bakar tidak pernah, Umar tidak pernah, Osman tidak pernah buat sembahyang qabliyah dan ba'diyah ketika musafir. Dia pegang hadis tu, maka dia kata tidak disunatkan buat sembahyang qabliyah ba'diyah. Itu pendapat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tetapi Imam Syafi'i dan juga majoriti ulama kata sunat. Sekali kita nak tengok apa alasan Imam Syafi'i. Okay. Dan dalil yang menunjukkan Ibnu Umar memakruhkan sunat rawatib itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, waqala Abdullah, law kuntu musalliyan qablaha atau ba'daha la atmamtuha. Maka berkata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, jikalau adalah kamu nak sembahyang sunat qabliyah dan sunat ba'diyah kepada sembahyang yang kamu kasarkan itu, ataupun kamu nak sembahyang sunat ba'diyah kemudian daripadanya, nescaya aku sempurnakan dia.
yakni jikalau aku sukakan mengerjakan rawatib itu, nescaya adalah menyempurnakan fardu 4 rakaat itu lebih aku suka. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia kata apa? Kalau hang nak buat semayang Aisyah 2 rakaat, lepas tu hang nak buat ba'diyah Aisyah, kalau hang nak buat macam tu, lebih baik hang buat Aisyah 4 rakaat. Dia kata, karena Aisyah itu fardu. Dia kata. Itu pendapat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Pasal hadis hak dia riwayat tadi macam tu, maka pegangan dia macam tu. Tetapinya tiada aku fikir akan satu daripadanya itu sunat. Dia tetap dengan pendirian dia. Ketika musafir, ketika buat sembahyang jamak qasar, tidak disunatkan qabliyah dan ba'diyah. Itu pendapat yang dia pegang. Bahkan yang sunatnya ialah qasarkan sembahyang itu dan tinggalkan sembahyang rawatib. Tegah tak tegah, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni cukup tegah. Itu pendirian dia. Hampa tak usah mai kata apa. Itu pendirian aku. Nah, pasal apa? Pasal dia melihat Nabi. Dia melihat Abu Bakar. Dia melihat bapa dia Umar. Dia melihat Osman buat macam tu. Maka itu pendirian dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan daripada Ali dan daripada Ibni Abbas dan daripada Anas dan daripada Imran bin Husain dan daripada Aisyah, dan katanya hadis Ibnu Umar itu hadis yang hasan lagi sahih lagi gharib. Banyak sahabat lain riwayat hadis seumpama Abdullah bin Umar punya hadis yang kita baca tadi. Jadi kesimpulan dia apa? Boleh tak boleh buat sunat qabliyah ba'diyah? Boleh tak boleh? Boleh. Pasal Imam Syafi'i dan jumhur ulama kata boleh. Sekali lagi dia main hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Kalau kita tak mau buat boleh tak boleh? Pun tak apa. Tak ada jadi masalah. Cerita dia apa tuan-tuan? Jangan bergaduh. Itu ya. Cerita dia satu ya. Jangan bergaduh. Dalam bab ibadat ni jangan bergaduh. Macam contoh tradisional yang kita selalu duk bawa. Contoh tradisional. Dia berkelahi pasal terawih 8 dengan terawih 20 ni. Mai bulan puasa berkelahi. Mai bulan puasa berkelahi. Mai bulan puasa berkelahi. Dah. Kawan tak main semayang langsung. Alhamdulillah. Cantik. Duduk di rumah. Tak gaduh semayang. Nak suruh orang semayang. Buat 20 pun tak salah. Buat 8 pun tak salah. Mengambil kira kesesuaian. Kita duduk dalam taman. Semua orang sibuk. Isu nak pergi kerja awal dan sebagainya. Kita nak tarik sampai 20. Nak buat. Tapi kalau kerana buat 20. Daripada duduk main 20 orang. Tinggal 5 orang. Buat 8 lah. Semua orang rasa selesa. Tak tension dan sebagainya. Siapa nak buat 20? Ada tempat buat 20. Pergi sana. Pilih. Ataupun setengah tempat dia ambil satu formula tolak ansur. Apa dia? Malam cuti kita buat 20. Dia kata malam kerja kita buat 8. Boleh? Tak ada masalah. Maknanya itu bukan tajuk yang nak didebatkan. Kerana itu membuang masa. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata sembahyang sunat mutlak di dalam musafir, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, dan sesungguhnya telah ittifaq, telah sepakat ulama sunat mengerjakan sembahyang sunat mutlak di dalam musafir. Sunat lain daripada rawatib. Boleh tak boleh? Boleh. Sepakat ulama kata boleh. Contohnya sembahyang apa? Witir. Contohnya sembahyang apa? Duha. Kita dalam musafir, kita ada celah, ada ruang masa untuk buat sembahyang duha. Allahu Akbar, 2 rakaat. Tidak salah, tidak dilarang. Kita ada ruang untuk buat sembahyang witir. Allahu Akbar. Witir 3 rakaat. Tidak dilarang. Walaupun sembahyang fardu 4 kita buat 2, kita nak buat duha 2 rakaat, kita nak buat witir 3 rakaat, tidak dilarang. Itu maksudnya. Bawah lagi dia kata sembahyang sunat rawatib itu sunat di dalam musafir. Apa dalilnya? Dia ulang. Taklah, tuan-tuan tengok sebelah. Qasarkan sembahyang dengan 2 rakaat dan dalilnya. Ini pun serupa ulang, dia ulang. Kitab ni dia punya stem itu. Kita baca hadis dia saja. Tonton tengok hadis dia di atas. An Abi Nadrah radhiyallahu anhu qala, su'ila Imran bin Husain an salatil musafir, faqala hajjajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla rak'atain, wa hajjajtu ma'a Abi Bakrin, fa shalla rak'atain, wa ma'a Umar, fa shalla rak'atain, wa ma'a Uthman 6 sinin min khilafatih atau 8 sinin fasalla rak'atain. Itu hadis dia daripada Abi Nadrah radhiyallahu anhu.
Dia kata satu orang mai tanya Imran bin Husain, sahabat Nabi. Imran bin Husain, kalau tuan-tuan tengok, dia banyak juga riwayat hadis Nabi. Dia ni orang kenal dia dengan nama Abu Najid, Abu Najdin. Dia mati tahun 52 Hijrah. Lepas Nabi wafat, dia hidup lagi. Sampai tahun 52 Hijrah, baru dia wafat. Jadi ketiadaan Nabi itu, kadang-kadang apa masalah, orang cari mana-mana sahabat Nabi untuk nak rongkai kemusykilan. Dia di antara orang yang menjadi tempat orang tanya untuk nak rongkai kemusykilan. Baik, apa cerita dia? Dia kata, Su'ila Imran bin Husain an salatil musafir. Orang pergi tanya dia tentang semayang musafir, semayang jamak dan qasar. Orang pergi tanya Imran bin Husain. Faqala, jawab Imran bin Husain, hajjajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla raka'atain. Dia kata, aku pernah musafir kerana nak buat haji dengan Nabi SAW. Nabi sembahyang 2 rakaat aja bagi sembahyang yang 4 rakaat. Aku experience, dia kata musafir, tuan-tuan. Orang kata apa? Kita kalau nak kenal hati budi satu orang, kita kena musafir dengan dia. Baru kita kenal hati budi dia. Kita duduk jumpa saat-saat macam ni, kita tak kenal. Jumpa di masjid saat, jumpa time tu saat, jumpa di tempat kerja saat. Kita kenal dia on surface. Kenal dia kenal luang gitu aja. Kalau kita kata bagus pun takat luang tu aja. Kita musafir dengan dia, kita pergi berjalan sekali dengan dia, pergi ke mana-mana dengan dia. Lebih daripada 2-3 hari, kita kenal hati budi dia. Dia orang macam mana. Kalau kita duduk jumpa di masjid, kita judge satu orang tu berdasarkan dia punya luang. Dia tengok, dia ni serius, aku tak boleh pergi orang macam ni. Kita judge dia macam tu. Sekali kita musafir dengan dia, pergi mana-mana dengan dia seminggu ke apa-apa, kita punya persepsi dekat dia dah tukar. Weh, okey dia ni. Dia main macam tu pula. Aku tengok dia serius satu macam dia. Bagus, boleh kawan lah. Boleh buat kawan. Dia dah jadi macam tu. Komen dia dah jadi lain. Pasal apa? Musafir itu memberi ruang kepada kita untuk kenal hati budi seseorang. Sahabat-sahabat, mereka musafir dengan Nabi. Bila mereka musafir dengan Nabi, mereka lebih kenal Nabi ni. Luang dalam Nabi, mereka kenal. Sahabat yang biasa musafir dengan Nabi ni, sayang Nabi ni maksimum. Berbanding dengan hak duk jumpa, duk dengar daripada distance, daripada jauh. Dengan yang keluar dengan Nabi musafir beberapa hari ni, mereka akan sayang Nabi ni kira maksimum. Sebab mereka tahu Nabi ini sebenar macam mana. Maka kata Imran bin Husain, dia kata, aku buat haji sama dengan Nabi. Nuh bertolak daripada Madinah, nak pergi ke Mekah, sepanjang perjalanan dengan Nabi. Nabi macam mana, cerita macam mana, pergaulan dia macam mana, akhlak Nabi macam mana, semua. Digest habis. Dapat hadam habis. Kenal Nabi ni habis-habis. Di antara benda yang dia belajar, apa dia? Dalam tempoh musafir, Nabi semayang yang 4 rakaat, Nabi tidak buat 4. Sebaliknya Nabi buat 2 sahaja. Itu kata Imran bin Husain. Wa hajjajtu ma'a Abi Bakrin fa shalla rak'atain. Aku pernah musafir dengan Abu Bakar, serupa juga, semayang 4, dia buat 2 saja. Wa ma'a Umar fa shalla rak'atain. Aku pernah musafir dengan Umar, serupa juga, semayang yang 4, Umar buat 2 sahaja. Wa ma'a Osman 6 sinin min khilafati aw 8 sinin. Dengan Osman semasa dia jadi khalifah, aku musafir sama dengan dia. Dan aku keluar dengan dia 6 tahun ataupun 8 tahun. Aku duduk keluar dengan Osman. Sama juga Osman buat sembahyang yang 4, 2 rakaat sahaja. Tu. Seronok sahabat bila keluar dengan Nabi ni, macam contoh hadis tentang haji. Nabi dia buat ikut sequence yang kita buat. Nabi start daripada 8 hari bulan. Nabi pergi ke Mina. Kita hari ni 9. Kita pergi ke 8 hari bulan, kita terus bertolak ke Arafah. Nabi dia 8, dia pergi Mina. Dia panggil hari Tarwiyah. Tarwiyah ni maksudnya rawa. Rawa ni maksudnya minum sampai puas. Tarwiyah ni maksudnya hari untuk unta yang kita nak guna untuk komplit ibadat haji ni, diberi minum. Pada hari 8 tu unta ni minum.
Maka hari 8 tu dipanggil hari tarwiyah. Minum bagi puas. Pasal saat lagi dia nak start perjalanan, tak minum dah. Sampailah komplit haji. Nabi start 8 di Mina, lepas tu Nabi 9 pergi ke Arafah, lepas tu Nabi mai ke Muzdalifah, lepas tu Nabi mai ke Mina untuk melontang, bertahlul dan sebagainya. Lepas tu habis hari 13 Nabi ke Mekah untuk tawaf rukun. Itu sequence ataupun urutan yang dibuat oleh Nabi. Sahabat Nabi ada yang tak ikut sequence itu. Ada yang tak ikut. Ada yang daripada Arafah dia tak main Muzdalifah, dia shoot terus ke Mekah. Sedangkan Nabi daripada Arafah ke Muzdalifah, dia terus shoot ke Mekah. Dia tawaf rukun. Dia sa'i. Lepas tu baru dia patah balik main nak ambil bermalam di Muzdalifah. Dia tak ikut. Bila kemudiannya orang beritahu, awak hang buat lagu ni tak serupa dengan Nabi buat. Dia pergi menghadap Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya tadi tak bersama dengan Tuan ke Muzdalifah. Sebaliknya saya terus ke Mekah untuk tawaf dan sebagainya. Tapi saya balik mai ke Muzdalifah dan saya dapat mabit bermalam di Muzdalifah. Okey kan macam tu? Itu hadisnya. Nabi kata apa? Wala haraj. Nabi kata no problem. Tak ada masalah. Makna cara tu boleh tak boleh kalau hari ni nak buat? Boleh. Right. Ada satu sahabat pula daripada Arafah. Dia sama dengan Nabi mai ke Muzdalifah. Daripada Muzdalifah, Nabi pergi ke Mina. Dia balik ke Mekah. Dia tawaf rukun, dia sa'i apa semua. Lepas tu baru dia patah balik mai ke Mina. Nabi daripada Muzdalifah Nabi ke Mina, dia daripada Muzdalifah terus ke Mekah. Lepas tu baru dia patah balik mai, jumpa balik Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, Tuan daripada Muzdalifah ke Mina. Saya tadi daripada Muzdalifah saya balik ke Mekah, tawaf dan sebagainya. Okeykah saya buat lagu tu? Nabi kata apa? Wala haraj. Nabi kata no problem, tak ada masalah. Maksudnya kalau buat lagu tu boleh tak? Boleh. Ini yang kata ibadat ni. Walaupun berlain daripada Nabi, tetapi disahkan, di-endorse oleh Nabi sebagai okey. Maka dia menjadi hadis Nabi. Dan hadis Nabi itu ialah perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan juga ikrar, takrir daripada Nabi. Nabi tak buat, orang buat, tapi Nabi mengiyakan apa yang dia buat, juga hadis. Ada yang sampai dah sama dengan Nabi daripada Arafah sampai ke Muzdalifah, sampai ke Mina sama dengan Nabi. Nabi bila sampai di Mina tu sequence di situ pula. Dia antara melontang Jamratul Aqabah dengan bercukong dengan sembelih. Dia ada sequence, depa tak ikut. Depa tak ikut sequence tu. Depa pergi buat terbalik. Mai tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku buat ni dulu boleh ke tak boleh?" Nabi kata wala haraj. Maknanya boleh ke tak? Boleh. Benda-benda macam ni kelonggaran yang ada di dalam ibadat. Tapi dengan syarat apa dia? Ada hadis yang menyokong perbuatan itu. Kita tak boleh kata tengok dalam bab haji boleh buat macam-macam tak serupa dengan Nabi, tak salah. Makna kita nak kias dalam ibadat lain. Kita kata dalam semayang takkan tak boleh kot kalau buat berlain sikit. Orang buat maghrib 3 kita buat 2 sudah. Haji boleh buat berlain? Tak boleh kias macam tu. Pasal apa? Kias itu dipanggil kias ma'al farik. Kias yang tak boleh pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini hadis dia. Apabila Imran bin Husain orang tanya dia tentang sembahyang musafir, dia beritahu macam tu. Dia kata apa? Aku pernah haji sama dengan Nabi. Nabi sembahyang yang 4 buat 2. Aku pernah pergi buat haji sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar pun sembahyang 4 buat 2 saja dalam musafir. Dan aku pernah keluar sama dengan Umar. Pernah keluar sama dengan Osman. Semua pun sembahyang yang 4 buat 2. Maka itulah yang aku tengok dan itulah yang aku buat. Kalau hang nak tahu musafir boleh tak boleh sembahyang 4 buat 2, jawab dia boleh. Begitu. Itu hadis dia. Dan dia adalah ulangan daripada yang tadi. Tuan-tuan buka sebelah. Dia kata kadar perjalanan yang harus kasar sembahyang. Ini jarak tu. Adakah semata-mata keluar daripada rumah aja kita terus boleh buat jamak kasar? Orang tanya nak pergi mana ni? Nak pergi Bagan Serai. Nak pergi Bagan Serai, buat jamak kasar juga. Boleh ke tak boleh? Kadar, dia ada kadar dia. Dia kata telah bersalah-salahan ulama pada kadar jauh perjalanan yang harus kasar
dan sembahyang di dalam musafir itu. Kata jumhur ulama, tiada harus qasar, melainkan pada musafir yang sampai ia 2 marhalah. Ini majoriti ulama pegang. Berapa kadar dia? 2 marhalah. Dalam kilometer kita lah ni berapa? 90? 92. Ada kata 96, ada kata 98. Maknanya 90 lebih. 90 lebih. Sudah entitled. Sudah boleh untuk kita buat sembahyang jamak dan qasar. Satu orang tanya saya. Dia kata, Ustaz, saya kerja di Jitra. Duduk di Kepala Batas. Kepala Batas Jitra, cukup tak 2 marhalah? Lebih. Saya kerja di sana, hari-hari saya duduk pergi. Boleh tak hari-hari saya buat sembahyang jamak qasar? Apa jawapannya? Boleh. Hari-hari. Hari-hari. Jangan sampai maghrib isya buat sekali, tak boleh lah. Pasal apa? Dia balik dah sampai pukul 7. Sampai pukul 7 di rumah, maghrib isya semayang macam biasa lah. Hak musafir ni. Subuh dia dah semayang di rumah. Kalau tak dan pun dia semayang subuh tengah jalan. Subuh 2 lah, jangan buat 1. Subuh di Tikam Batu ke, subuh di apa Sungai Petani ke apa ke, subuh 2. Lepas tu sepanjang dia ada di Jitra sana, Zuhur dengan Asar tiap-tiap hari jamak qasar. Tiap-tiap hari, hari kerja ni. Sagi balik sampai di rumah pukul 7.30. Maghrib semayang macam biasa. Tak boleh jamak, tak boleh qasar apa. Maghrib macam biasa. Selagi Aisyah macam biasa. Baik, kalau saya balik lambat macam mana Ustaz? Malam saya balik lambat. Pukul 8 saya baru duduk ada di Gurun. Jamak qasar. Jamak qasar. Tak ada masalah. Baik, kalau Ustaz katalah saya buat jamak takdim. Dia kata. Masuk maghrib saya duduk ada di Gurun. Saya semayang maghrib dengan Aisyah sekali dah. Lepas tu saya terus shoot balik rumah. Saya sampai di rumah maghrib lagi. Aisyah tak masuk lagi. Saat lagi masuk Aisyah, saya kena semayang lagi ke tak ke? Tak payah. Pasal apa tak payah? Pasal dah buat dah. Tapi saya sampai duduk maghrib lagi, tak Aisyah lagi. Orang kata tak payah, tak payah. Tak usah duduk tanya payah. Ya. Dia duduk rasa tak puas hati. Oh tak apa kau Ustaz? Duduk tanya lagi, tak apa. Tak apa lah. Da'i tapi, duk da'i tapi ni masalah lah. Da'i tapi. Dah. Masa kita buat tadi ni, status kita apa? Musafir. Musafir. Sama dengan kes yang saya buat contoh awal tadi. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita keluar pergi sampai Parit Buntang. Parit Buntang 2 marhalah tak lagi? Tak lagi. Parit Buntang belum 2 marhalah lagi. Kita semayang dah. Jamak takdim di Parit Buntang. Jiran telefon. Ceret terponyok tadi ni. Jiran telefon kata nampak asyak keluar di dapur. Kita dah semayang dah jamak takdim. Zuhur dengan Asar dah buat dah. Buat di mana? Di Parit Buntang. Parit Buntang cukup dah 2 marhalah? Tak cukup. Tapi semasa kita semayang jamak qasar, Zuhur dengan Asar jamak takdim di Parit Buntang tadi, status kita apa masa tu? Musafir. Kita patah balik main tengok dapur rumah kita. Mood kita nak berjalan dah tak ada dah. Kita tak jadi musafir. Semayang tadi kena buat balik dah? Dah. Semayang tadi sah dah? Sah. Pasal apa? Pasal semasa kita buat tu, status kita musafir. Nampak? Tonton faham dia punya method tu, mai soalan macam mana pun boleh jawab. Sama macam budak-budak tu belajar matematik di sekolah ni. Dia faham tu, kaedah tu dia faham. Ubahlah angka 10 kali ubah pun dia boleh jawab. Pasal apa? Dia faham method tu. Dia faham formula tu. Antuk saya pusing kat mana lah, dia boleh jawab. Dia tengok ya liang mampu dia kata ini senang ya. Pasal apa? Dia faham kaedah tu. Hak duk tengok hak duk patah mata pensil ni, hak ni dia tak faham pada awal. Dia tak apa jenis benak. Jenis tak faham. Cikgu tunjuk ni pakai angka ni. Tunjuk. Okey, dia tengok tu dia faham. Cikgu ubah angka, suruh dia pergi buat. Dia pegang kapok tu daripada sebatang sampai tinggal kecil. Dia duk runah. Dia tak boleh jawab. Pasal apa? Dia tak faham method tu. Formula tu dia tak faham. Dia faham hak ilmu asas tu, apa pun dia faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam bab jamak qasar ni dia kena faham macam tu. Saat lagi dia tiba main detail ni cerita tentang Nabi SAW buat ibadat haji, macam mana Nabi buat. Nah. Baik.
Kemudian kata Imam Nawawi, dia kata, iaitu di dalam kitab Minhaj, iaitu 48 mil Hashimi. Dan telah berkata Abu Hanifah dan satu kumpulan, bermula syarat harus qasar semayang pada musafir itu ialah safar yang sampai 3 marhalah. Itu dia. Yang kata Imam Abu Hanifah, dia 3 marhalah. Kalau satu marhalah katalah 92 km. 92 kita divide 2. Jadi berapa? 46. 46 kira satu marhalah. Imam Abu Hanifah 3 marhalah. Jadi berapa? Kali 3 balik. Lebih kurang 100 apa? 138 km. Bagi mazhab Hanafi. Mencapai 138 km baru boleh buat jamak qasar. Bagi Syafi'i dan jumhur ulama 2 marhalah saja, 92 km saja. Penentuan itu juga adalah sesuatu yang dikhilafkan di kalangan ulama, dan tempoh masa boleh buat jamak dan qasar juga sesuatu yang dikhilafkan oleh kebanyakan ulama. Yang tu yang akan datang dia akan cerita. Boleh setakat berapa hari? Jamak qasar ni boleh setakat berapa hari? Ada kata 3 hari saja. Ada kata sampai 8 hari. Ada kata 11 hari. Ada kata 15 hari. Ada yang kata 19 hari. Tiap-tiap satu tu ada hadis dia. Ada hadis dia. Yang kata sampai up to 19 days. Maksimum 19 hari. Ada hadis dia. Dan hadis juga sahih. Yang kata 3 hari ini siapa kata? Imam Syafi'i. Dia pegang takat 3 hari. Pasal apa? Ada hadis dia. Dan hadis itu sahih. Tajuk akan datang, dia akan go detail tentang benda ni. Dia akan pergi detail, baru kita nampak, oh macam ni cerita dia. Tapi ada benda yang disepakati. Dari segi apa? Dari segi niat. Kalau kita niat nak pergi musafir ke Kuala Lumpur, rumah anak kita di Kuala Lumpur. Kita nak pergi, nak duduk seminggu. Kita sampai aja di rumah dia, habis kelonggaran untuk jamak qasar. Pasal apa? Pasal dia kata, niat kita nak duduk lebih daripada 3 hari. Di sinilah banyak orang duk salah faham. Dia duk faham apa? Dia duk faham bila kita sampai tu 3 hari yang pertama boleh buat jamak qasar. Hari keempat baru tak boleh. Ini salah faham yang tidak di backup oleh mana-mana mazhab. Niat kita. Pasal apa? Kalau Imam Syafi'i dia kata apa? Bermukim dikira pada niat. Mukim. Mukim ni maksud apa? Bila kita niat nak duduk lebih daripada 3 hari. Orang yang duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari, dia dipanggil orang yang bermukim. Orang yang duduk di satu tempat tak ada niat nak pindah pergi ke lain, dia dipanggil orang yang bermastautin. Orang yang keluar daripada rumah dengan niat nak pergi ke satu tempat yang destinasi dia melebihi 2 marhalah, dia dipanggil orang yang musafir. Tonton kena faham 3 ni dulu, yang baru tonton faham isu jamak qasar. Nak tentukan dia boleh tak boleh buat jamak qasar, dia duduk di status apa. Kalau dia musafir, dia boleh. Kalau dia mukim, dia tak boleh. Kalau dia mustautin, dia tak boleh. Yang kata musafir tu macam mana? Dia keluar daripada rumah dengan niat nak pergi tempat yang jauhnya lebih daripada 2 marhalah, dan niat dia nak duduk tidak lebih daripada 3 hari. Dia boleh buat. Orang yang bermukim ni macam mana? Dia duduk di satu tempat, ataupun dia niat nak duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari. Sampai saja di tempat tu, dia sudah tak jadi musafir dah. Dia dipanggil orang yang bermukim. Dia tak boleh buat jamak qasar. Mustautin ni senanglah. Kita duduk sini, memang duduk ingat nak duduk tahun ni. Kita mustautin di sini. Nampak? Ini status tu nak kena faham. Mukim dikira berdasarkan niat. Manakala musafir, niat tak kira lagi. Kita bertolak keluar, baru dikira musafir. Niat aja, duduk di rumah ni, duduk niat nak pergi Kuala Lumpur, tak boleh buat lagi. Kita bertolak keluar daripada qaryah kita, baru dianggap kita boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Itu detail dia macam tu. InsyaAllah akan datang, kita akan bincang satu persatu. Nah, wallahu a'lam. Tuan boleh tak ni? Ni dia agak complicated. Tapi kalau kita fokus betul-betul, kita akan faham cerita tentang
jamak dan kasar ni. Kan? Dalam pada duk faham tu, duk celaru itulah. Celaru itulah. Kita pergi musafir sampai satu tempat, jemaah duk semayang Zuhur misalnya. Macam mana kita ni? Duk macam mana kita ni? Duk macam mana kita ni? Pecah belah gitu. Kita nak join mereka. Tapi kita nak buat jamak kasar. Tapi mereka semayang cukup ni. Kita nak ikut mereka kedak. Nak ikut mereka kedak. Duk nak kacau. Penyelesaian dia macam mana? Ikut mereka. Ikut mereka. Mereka buat 4, kita buat 4 lah. Habis mereka buat 4, mereka bagi salam. Kalau kita dan 2, kita bangkit tambah lagi 2. Pasal kita ikut mereka semayang tamam. So semayang dia semayang 4. So kita ikut 4. Bila mereka bagi salam, kita bangkit tambah lagi 2. Lepas kita bagi salam, kita pergi belakang, kita buat semayang jamak kita. Dan ada 2 pendapat. Satu kata, kalau semayang mula 4, semayang yang kedua juga kena buat 4. Tapi dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Kalau semayang yang mula kita ikut jemaah buat 4, kita main ke belakang buat 2 untuk semayang asam, boleh. Buat jemaah pun boleh, nak buat asin-asin pun boleh. Jadi tak jadi kalang kabut. Kita singgah di mana pun nak semayang, jemaah tempat tu duduk semayang, kita join aja. Habis dia semayang, kita bagi salam, kita tambah. Kita nak buat semayang jamak kita. Tambah di negeri Arab, tuan-tuan. Kalau tak join, dia marah. Dia marah. Kita berhenti satu baih di masjid mereka. Kita turun-turun daripada duduk semayang dah. Kita lagu duduk tunggu nak masuk, tak masuk, tak masuk. Kalau ada seorang sahabat merah tu, dia kaya kita. Yallah, bersurah. Dia kata, cepat sikit. Suruh masuk join dengan geng hadut semayang ni. Kita nak cakap Arab tak boleh pula. Lagu duduk ni, jamak. Yallah, bersurah. Jamak. Daeh mana Arab faham? Daeh. Dia katakan Arab tu. Kan? Bila kita faham, tak ada masalah apalah. Masuk pergi di faham yang kita ikut aja. Habis, bagi salam, kita buat lagi. Kalau kita ada grup, kita pergi belakang, form satu jamaah lagi. Itu saja. Nah, wallahualam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk fi taqsir salah. Cerita tentang dikasarkan apa sembahyang itu macam mana cara dia. Dan siapa yang kata sampai 19 hari, siapa yang kata 9 hari, siapa yang kata 14 hari, siapa yang kata dia akan kita jumpa selepas daripada ni insya-Allah. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As. Innal insana illa allazina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطا مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.